Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga Sarah ada ni doll baru. Sarah ada doll baru. Nama dia siapa? Orang lah. Baby lah. Okey, pada petang yang indah ni saya nak buat sesi sharing santai yang mana topik kita pada malam ni pada petang ni ialah ciri-ciri anak yang derhaka. Sarah. Nampak tu dia orang kata Sarah comel lah. Cakap apa? Alhamdulillah. 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 Tiada Tuhan selainkan Allah. Okey. InsyaAllah dalam lebih kurang 3-4 minit lagi kita akan mulakan topik kita, sesi sharing kita bertajuk ciri-ciri anak derhaka. Benda ni penting sebab saya nampak ramai orang zaman sekarang ni dia derhaka tanpa sedar. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita ada sifat-sifat derhaka pada mak ayah kita. A U I So pada petang ni insyaAllah saya akan kongsikan tentang isu derhaka ni lah untuk kita sama-sama lebih faham dan kita boleh lebih berhati-hati dan lebih boleh berbakti pada keluarga kita insyaAllah. So kalau korang nak bawa nota petang-petang ni bolehlah bawa nota. Walaupun petang ni biasanya waktu rehat kan, tapi saya saja-sajalah nak buat sesi sharing sebab kadang-kadang ada orang malam dia tak boleh, tapi petang baru dia boleh. So siapa dapat manfaat tu, saya doalah supaya kita sama dapat manfaat insyaAllah. Fida, waalaikumsalam. Sarah umur berapa? Hazim, Sarah umur 4 tahun. Fakhri, khabar? Nanti save live dia saya tak dapat join. Okey, insyaAllah saya akan save live ni dekat IGTV. So siapa-siapa yang memang tak ada kesempatan nak join, bolehlah tengok kat IGTV insyaAllah. Apa pun saya nak ajak korang semua untuk bawa nota lah. Ingat syarat-syarat kan baby. Mana ada? Syarat kan baby. Cool. Okay, so korang semua dah ready Saya akan mulakanlah topik pada petang ini dalam 2 minit lagi. 3 minit lah, 5.55 saya akan mulakan topik InsyaAllah. Dan untuk pengetahuan korang, alhamdulillah buku terbaru saya Maksiat Akhir Zaman telah pun terbit. So kalau korang nak dapatkan boleh WhatsApp nombor yang saya berikan untuk dapatkan buku terbaru saya Maksiat Akhir Zaman. Nak tengok Sarah anak berapa? Sarah anak first. Alhamdulillah. Nak tengok kahwin. Okay, tunggu. Sarah ni sebenarnya sebelum dia dilahirkan, isteri saya ada komplikasi dan Sarah ni pun ada komplikasi. So doktor kata ada risiko sama ada isteri saya yang meninggal ataupun Sarah yang meninggal. Dan alhamdulillah kuasa Allah SWT
Jangan duduk dekat-dekat. Kuasa Allah SWT. Alhamdulillah anak saya lahir. Tapi anak saya lahir premature lah. Premature. 1.3 kilo. Sarah jangan dekat-dekat. Dan Sarah ni duduk dalam incubator lebih kurang sebulan. Kecil sangat dia lahir tu. Tapi Alhamdulillah selamat, sihat. Sekarang pun dah masuk tadika Little Caliph. Hari ni cuti. Alhamdulillah. So saya sangat-sangat bersyukur lah. Okay Sarah, pergi kat Umi boleh? Nak bebe. Apa? Nak abe. Nak Abi kan? Kalau nak Abi main kat situ. Sebab Abi tengah nak cakap. Tapi Sarah kena senyap-senyap boleh? Tak, sebab nak Lina kalau tarik ikut cakap. Umur saya 28 tahun. Moga Sarah jadi anak solehah. Amin. Dan moga korang pun jadi anak solehah juga sama-sama kita. Dan doakan saya pun jadilah anak yang soleh pada mak ayah saya juga. Dan kepada semua yang masih ada mak dan ayah, berbaktilah pada mereka. Dan topik kita pada pada petang ni adalah tentang isu kekeluargaan, isu derhaka, ciri-ciri anak yang derhaka. Supaya kita dapat muhasabah diri kita sejauh mana kita ada sifat-sifat kederhakaan kepada ibu dan ayah kita tanpa kita sedar. Okey, kita akan mulakanlah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT himpunkan kita pada petang ni. Semoga Allah SWT terima amal kita dan semoga Allah SWT ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Dan saya nak minta maaf sebab ada Sarah yang mengganggu pada petang ini. So harap-harap korang tak rasa terganggu, tapi semoga korang terhibur lah. Semoga korang terhibur. So pada petang ini saya nak ulas satu topik berkaitan isu derhaka. Sebab kita semua anak, kita semua masih ada ibu dan ayah, atau mungkin ada yang dah ibu ayah dah meninggal dunia. Semoga Allah SWT bagi syurga kepada ibu dan ayah korang semua insya-Allah. Tapi kebanyakan daripada kita masih ada ibu dan ayah, dan kita pun masih muda lagi. Dan kadang-kadang kita semua ni tak sengaja, dalam keadaan kita tak sedar, kita ada sifat-sifat derhaka. So saban hari kita dikejutkan dengan kes demi kes tentang anak yang membuang orang tua dia, menghalau orang tua dia, derhaka dengan orang tua. Makin lama dosa derhaka ni semakin menjadi normal. Sebab itulah dalam buku saya Maksiat Akhir Zaman ada satu bab memang saya letak isu bab derhaka dan isu kekeluargaan ni. Dan saya ada ulas panjang lebar dalam buku Maksiat Akhir Zaman, tapi hari ni saya nak share lah pada korang semua insya-Allah. Ada orang yang saya nampak sometimes dia melebihkan kawan berbanding mak ayah dia. Dia lebih mementingkan sahabat-sahabat dia berbanding mak ayah dia, sehingga dia sanggup menggadaikan hak sebagai seorang anak tanpa dia sedar. Itu satu hal.
Ada yang lagi teruk daripada tu, sanggup melebihkan, ada yang sanggup melebihkan awet dengan power dia, dan ada juga yang sanggup lari dengan pasangan dia, meninggalkan keluarga. Ini memang tak guna. Ada juga orang yang dah berkahwin, lepas tu dia lebihkan isteri dia, hatta kadang-kadang dia sanggup semata-mata nak ikut suami. Bagus ikut suami, tapi sampai bertengkar dan menghalau mak ayah dia. Benda ni sangat crucial, sebab budaya derhaka ni sebenarnya bukanlah isu kecil. Dia bukanlah dosa kecil, tapi dia dosa besar. Dan ianya satu dosa yang balasannya bukan sahaja di akhirat, tapi orang yang derhaka ni dekat dunia lagi Allah dah akan timpakan azab untuk dia. Hidup orang yang derhaka ni akan porak-peranda, serabut, rezeki tak berkat, hidup serba tak kena, musibah tak henti-henti, sehinggalah orang yang derhaka ni akan mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah SWT sekiranya mereka tidak bertaubat. So, sebab itulah saya nak kupas isu derhaka ni pada petang ini. So, siapa yang ada apa nama dia, buku nota ke apa, boleh lah untuk catat. Kadang-kadang sahabat sekalian, isu derhaka ni bukan budak biasa-biasa je buat. Sometimes budak sekolah agama pun terjebak juga. Sometimes pendakwah pun derhaka juga. Saya pernah jumpa ada orang ni, dia belajar agama, belajar pondok. Baguslah belajar agama, belajar pondok, hafal Quran, jaga solat, rajin pergi masjid, bagus. Dekat sekolah cara solat. Dekat sekolah cara solat, good. Tapi masalahnya cara dia kamu dekat badan, saya nak buat dekat rumah. Good. Nak buat dekat rumah. Orang ni yang saya jumpa ni, dia baik dengan kawan-kawan dia, baik, rajin buat dakwah, rajin pergi surau, hafal Quran lagi. Tapi dengan mak bapak dia pandang hina mak bapak dia hina mak bapak dia. Dia kata, apalah mak solat lambat, apa punya mak solat lambat, apa punya ayah tak pergi surau. Dia kutuk mak ayah dia, sampai kadang-kadang mak ayah dia suruh tolong dekat dapur. Dia kata, buat apa nak tolong, kau solat pun lambat. Inilah masalah orang zaman sekarang ni. Menghina mak bapak kita, merendah-rendahkan mak bapak kita. Kita menganggap diri kita ni baik sangat. Sedangkan ulama' dulu, sebelum dia belajar ilmu, dia belajar adab. Tak guna ilmu tinggi, tapi adab dengan mak bapak tak ada. So, ada beberapa noktah penting yang saya nak sampaikan pada petang ni dalam topik derhaka ni. Noktah yang pertama, catat Nak urut apa punya kaki. nak urut kaki Abi. Okey. Urut tangan Abi. Noktah yang pertama ialah derhaka adalah masalah akidah. Ini noktah yang pertama yang saya nak kongsi pada petang ni. Derhaka adalah masalah akidah. Maksudnya apa? Saya nak korang tahu satu benda. Orang yang derhaka ni selalunya berpunca daripada akidahnya yang bermasalah. Kerana orang yang yakin dengan Allah SWT, orang yang yakin dengan keagungan Allah SWT, orang yang yakin bahawa Allah itu Tuhan, mustahil mereka akan derhaka pada Allah, pada mak bapak dia. Maknanya apa? Orang yang derhaka ni sebenarnya dia ada masalah akidah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Allah SWT sendiri berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah kata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu perintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, supaya engkau tak menyembah selain daripada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada mak ayah. Kalau perasan dalam ayat ni, Allah gandingkan antara sembah Allah dan juga berbuat baik pada mak ayah. Allah gandingkan antara tauhid dan juga berbuat baik pada ibu bapa dalam satu ayat yang sama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan kami perintahkan supaya sembahlah, beribadahlah pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada mak ayah. Sebab tu ada ulama dia menafsirkan ayat ini. Ulama tu berkata, orang yang mengaku sembah Allah, tauhidkan Allah, tetapi dia tak berbuat baik pada mak ayah dia, sebenarnya dia tak bertauhid pada Allah.
Maknanya orang yang derhaka pada mak bapak ni sebenarnya dia ada masalah pada akidah dia. Mustahil orang yang mengaku Allah tu Tuhan akan derhaka pada mak ayah dia. Dan kalau korang nak tahu juga, bukan sekali je Allah gandingkan antara tauhid dan juga berbuat baik pada mak ayah. Dalam surah yang lain, contohnya dalam surah Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah berfirman, pergi buka pintu. Apa? Tak ada hantu pun. Mana ada hantu? Kalau perasan dalam surah Luqman ayat ke-14 ni, Allah kata, Anishkurli, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, waliwalidaika, dan hendaklah engkau bersyukur kepada ibu ayah kamu. Maknanya sekali lagi Allah gandingkan isu tauhid dan juga isu berbakti pada mak ayah. Allah kata bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapanya. Maksudnya orang yang antara tanda kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah sebut dalam surah Luqman ayat ke-14 ni, bukti kita syukur pada Allah SWT ialah kita bersyukur pada mak bapak kita, bersyukur pada mak ayah kita, berterima kasih pada mereka. Tapi kalau kita konon-kononnya bersyukur pada Allah tapi dengan mak bapak kita kurang ajar, sebenarnya kita bukan sekadar tak syukur pada mak bapak kita, tapi kita langsung tak bersyukur pada Allah SWT. Bukan tu je. Actually, zaman Nabi-Nabi terdahulu pun, antara wahyu yang Allah perintahkan kepada umat yang terdahulu, umat Nabi-Nabi yang terdahulu, ialah menyembah Allah dan berbuat baik pada mak bapak. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah ayat 83 yang mana Allah SWT berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah kata, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel, la ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada mak ayah. Maksudnya zaman dulu pun, umat-umat terdahulu pun, wahyu yang Allah turunkan kepada mereka adalah sembah Allah dan buat baik pada mak ayah. Sebab itulah derhaka pada mak bapak ni bukan dosa kecil. Derhaka ni dah melibatkan masalah iman dan masalah akidah. Maknanya kalau kita derhaka, na'udzubillah min zalik, means iman kita dan akidah kita sedang rosak, sedang dalam keadaan bahaya dan tak boleh nak dibuat main-main. Sebab itulah hati-hati dengan masalah derhaka ni. Noktah yang kedua. Noktah pertama, derhaka adalah masalah akidah. Noktah kedua yang saya nak sampaikan pada petang yang mulia ni ialah noktah kedua, derhaka adalah dosa yang sangat-sangat besar. Noktah kedua, derhaka adalah dosa yang sangat-sangat besar. Bayangkan, kalau perasan dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi, Allah melarang kita berkata kasar pada mak bapak walaupun hanya perkataan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Janganlah kamu mengatakan kepada mak ayah kamu walaupun hanya perkataan Maknanya bayangkan kalau kata dekat mak bapak pun dah berdosa, apatah lagi sampai tahap derhaka, tengking mak bapak, maki hamun mak bapak, pandang rendah mak bapak, halau mak bapak, menyakiti mak bapak. Ianya dosa yang cukup besar. Saya akan nyatakan beberapa dalil betapa besarnya dosa derhaka pada mak bapak ni. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, Ala unabbikum bi akbaril kabair. Maukah aku khabarkan kepada kamu mengenai dosa-dosa yang paling besar? Lepas tu Rasulullah kata salasan, ada 3. Lalu sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Mestilah nak bagi tahulah kami ya Rasulullah. So Rasulullah bagi tahu ada 3 dosa yang paling besar. Pertama, al-isyraku billah, syirik pada Allah SWT. Kedua, wa uququl walidain,
derhaka pada orang tua. Ada 2 dosa besar. Rasulullah tanya kepada sahabat 3 kali, nak tak aku bagi tahu dosa yang paling besar? Nak tak aku bagi tahu dosa yang paling besar? Nak tak aku bagi tahu dosa yang paling besar? So sahabat kata, nak, bagi tahulah kami ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? So Rasulullah kata ada 2 dosa yang paling besar. Kedua, al-isyraku billah, syirik pada Allah SWT. Yang kedua, wa'uququl walidain, derhaka pada mak bapak. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi Allah gandingkan antara isu tauhid dan juga isu berbuat baik pada mak bapak. Maknanya dosa syirik dan dosa derhaka pada mak bapak ni seolah-olah satu level yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Kita pun tahu orang yang syirik pada Allah ni, Allah takkan ampunkan dosa dia dekat akhirat nanti kalau dia tak bertaubat dekat dunia. So dosa derhaka pada mak bapak pun risiko dia sama. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, akbarul kabair, dosa yang paling besar, al-isyraku billah, syirik pada Allah, wa qatlun nafsu, bunuh orang, wa'uququl walidain, dan juga derhaka pada mak bapak, wa qaulat apa? Sarah, tidur ke? Okey, Sarah tidur ke Abi. Bahkan ada banyak lagi hadis-hadis yang menyatakan derhaka ni, anak yang derhaka ni, Allah murka, Allah laknat, Nabi tak mengaku umat, ibadahnya tak diterima, diberi azab di dunia, diharamkan syurga, diazab dekat neraka nanti, dan macam-macam. Maknanya bayangkan orang yang derhaka ni, Allah laknat, Allah murka, amalan tak diterima, Nabi tak mengaku umat, diharamkan neraka, diberi azab dekat dunia, diharamkan neraka, diharamkan syurga, dan masuk neraka. Na'udzubillah. Cuma timbul persoalan, derhaka tu apa? Apakah tindakan-tindakan kita yang menyebabkan kita ni terjerumus ke dalam kederhakaan pada mak bapak? Okey, benda ni lah yang saya nak kongsi pada petang ni. Ciri-ciri ataupun bentuk-bentuk derhaka pada mak bapak. Ini noktah yang ketiga, bentuk-bentuk derhaka. So dengar baik-baik. Saya nak bagi beberapa contoh ataupun perbuatan-perbuatan yang dianggap remeh pada hari ini, tapi sebenarnya ianya berdosa. Ianya adalah salah satu bentuk derhaka dan kita wajib minta maaf pada mak ayah kita andai kita pernah buat benda-benda yang macam ini. So, pertama, bentuk-bentuk derhaka pada mak bapak. Yang pertama, keluarkan kata-kata yang kasar pada mak bapak. Itu pertama. Bayangkanlah, Allah kata fala taqul lahum uf, janganlah kamu katakan ah. So kalau ah pun dilarang untuk kita berkata pada mak bapak kita, apatah lagi kalau kita keluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang kasar pada mak bapak kita, tinggikan suara pada mereka. Hati-hati, hati-hati, ucapkanlah kata-kata yang baik pada mak bapak kita. Sekiranya korang pernah buat benda macam ni, pernah tinggikan suara, pernah tengking mak bapak, pernah maki hamun mak bapak, pernah gaduh dengan mak bapak, cepat-cepatlah minta maaf pada mereka dan jangan ulang lagi. Yes, memanglah kadang-kadang mereka maafkan, mungkin mereka tak ambil hati, tapi kalau benda ni kita tak rasa bersalah pun buat macam tu pada mak bapak kita, takut lama-kelamaan benda tu bersarang dalam hati kita dan kita akan jadi lagi teruk daripada tu. Sebab tu jaga tutur kata kita pada mak bapak kita. Daripada kecil mak bapak kita jaga kita macam-macam pun, korban untuk kita macam-macam. Saya ada anak ni, bila saya dah ada anak baru saya tahu betapa besarnya pengorbanan mak bapak saya pada saya. Ingat senang nak jaga anak, susah tu, keluar duit sini sana. Tapi mak bapak kita banyak bersabar dengan kita daripada dulu sampai kita besar sekarang ni. Ini isu kecil je kadang-kadang kita dah keluarkan kata-kata yang kesat pada mak bapak kita. So itu ciri-ciri derhaka yang pertama. Kalau ada, minta maaf pada mak ayah dan minta ampun kepada Allah SWT. Kedua, bentuk-bentuk derhaka yang kedua ialah kita mengucapkan perkataan atau perbuatan yang membuatkan mak bapak kita terguris hati. Apatah lagi mak bapak kita menangis. Hati-hati, jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita menyebabkan mak bapak kita menangis. Jika kita pernah sakitkan hati mak bapak kita dengan sengaja, minta maaflah pada mereka. Tapi ada tapi tu nanti saya akan ulas juga. Sebab ada orang kata, kalau saya nak sambung belajar,
Saya nak ambil doktor, mak saya suruh ambil engineer. So kalau saya ambil doktor, mak saya menangis. Adakah itu dikira derhaka? Itu nanti saya akan ulas. Adakah itu derhaka? Nanti saya akan ulas. Tapi basically kalau kita sengaja mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang perbuatan tersebut salah dari sudut syarak, dan kita buat juga sampai mak bapak kita menangis, maka itu juga bentuk yang derhaka. Ketiga, bentuk-bentuk derhaka yang ulama gariskan adalah bermasam muka dengan mak bapak. Bermasam muka dengan mak bapak. Kadang-kadang kita dengan member-member kita dengan kawan-kawan kita, ataupun yang couple dengan awet pakwa dia, itu masalah juga. Bergelak tawa, senyum, happy. Tapi dekat rumah dengan mak bapak, nak senyum pun payah. Bukan takat nak senyum, bahkan bermasam muka. Yang mana tengok muka pun dah tahulah yang kau tak puas hati dengan mak bapak korang. Janganlah macam ni. Dengan mak ayah kita ni, tunjukkanlah senyuman yang paling manis. Jumpa mereka, cium, peluk. Jangan kedekut nak senyum dengan mak bapak kita. Kadang-kadang dengan senyuman mampu buat mereka bahagia. Tapi ini kita nak senyum dengan mak bapak pun berkira-kira. Apa punya anak lah macam ini? Dengan member boleh nak senyum, dengan mak bapak bermasam muka, muka stres, muka serabut. Apa perasaan mak bapak kita kalau tengok anak kita balik buat muka tak puas hati? Sedih. Kalau saya jadi mak bapak pun saya sedih juga. Apatah lagi kalau kita sebagai mak bapak dah berkorban macam-macam pada anak, alih-alih anak buat muka tak puas hati. Sedih. Itu ciri-ciri derhaka yang ketiga. Ciri yang keempat. Ciri keempat adalah mencela orang tua. Mencela orang tua sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Mencela orang tua tu apa? Kita kutuk mak bapak kita. Bila kita kutuk mak bapak kita, maknanya kita ada sifat seorang penderhaka. Tapi ada satu lagi ciri-ciri anak derhaka yang ramai orang terlepas pandang dalam isu mencela mak bapak ni. Sometimes bila kita kutuk mak ayah orang lain, sebenarnya kita sedang mengutuk mak ayah kita sendiri. Contohnya kita kata kat kawan kita, bapak kau bodoh lah, bapak kau tak bayar zakat lah, mak kau pelacur lah. Ini daripada sekolah rendah. Time saya sekolah rendah pun, budak sekolah rendah pun dah sebut kata-kata tak guna, kata-kata mencarut, kutuk mak bapak orang. Nabi SAW kata, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar iaitu orang yang mencela orang tuanya. Lepas tu sahabat tanya, Rasulullah, ada ke orang yang mencela orang tua? Beliau Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang mencela mak bapak orang lain, lalu orang lain mencela bapaknya, ataupun seorang yang mencela ibu bapa orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita mengutuk bapa orang, lepas tu bapa orang tu kutuk balik mak bapak kita, itu adalah bentuk derhaka. Sebab tu nak bergaduh pun janganlah main bapak, janganlah main mak. Saya ingat lagi time saya sekolah rendah, ada kawan saya tak puas hati dengan saya. Dia cakap, bapak engkau tak bayar zakat, mak kau pelacur. Memang kau ajar gila kot. Agak-agak kau nak kutuk bapak orang, agak-agak nak kutuk mak orang. Mak kau hijau. Benda tu walaupun gurau, elakkanlah kita daripada sebut nama mak bapak orang, bahan mak bapak orang. Sebab bila kita kutuk mak ayah orang, sebenarnya kita tengah kutuk mak bapak kita sendiri. Dan benda tu adalah bentuk derhaka. Itu ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang kelima. Ciri-ciri yang kelima, tanda kita derhaka ialah memandang sinis dan menghina orang tua kita. Saya pernah dapat satu DM lah dekat Instagram yang mana ada seorang budak ni, dia cerita kat saya, dia ada abang. Abang dia ni rajin dakwah sini sana, pergi masjid, belajar pondok, belajar agama. Tapi bila dekat rumah, dia hina mak ayah dia. Dia kutuk dan rendahkan mak ayah dia. Dia rasa mak dia teruk, bapak dia teruk sebab melambat-lambatkan solat. Dia tegur mak ayah dia pun dengan cara dengan penuh tak ada adab. Astaghfirullahaladzim. Nak tegur mak bapak, nak dakwah pun, nak dakwah mak bapak ni, biarlah dengan adab, sopan, penuh dengan rendah diri, penuh dengan kasih sayang. Hatta kalau mak ayah kita bukan Islam pun, kita wajib berbuat baik
dengan mak bapak kita. Ada juga kes bila ada orang tu dia pandang rendah mak bapak dia. Sebab apa? Sebab mak bapak dia miskin, mak bapak dia tak berpelajaran. Sedangkan dia kaya, duduk bandar, dihormati. Lepas tu dia malu nak mengaku mak bapak dia tu bapak. Benda ni nampak macam klise, nampak macam kat drama. Tapi benda ni real. Memang real. Memang real. Ada orang tu dia malu nak mengaku mak dia tu mak. Dia rasa mak bapak dia ni memang jenis tak boleh pakai. Sebut pasal bapak dia je, bapak aku tu tak dipakai. So benda ni tak sepatutnya lah. Kalau boleh korang listkan balik ciri-ciri yang saya kongsikan tadi. Saya ulang balik secara ringkas. Ada banyak lagi ni, tapi saya recap balik sebab ada yang baru join. Sebenarnya topik ni saya ada ulas panjang lebar dalam buku saya Maksiat Akhir Zaman. Dalam buku Maksiat Akhir Zaman saya ni, saya listkan banyak sangat maksiat-maksiat yang zaman sekarang ni dah menjadi normal. Dan saya nyatakan juga solusi dia, dalil dia, untuk kita selamat daripada maksiat akhir zaman tu. Kalau korang nak dapatkan buku terbaru saya tu, korang boleh WhatsApp nombor yang saya dah pinkan tu. Okey? Ciri-ciri anak derhaka yang pertama ialah keluarkan kata-kata kasar pada mak ayah. Kedua, mengucapkan perkataan atau perbuatan yang membuatkan mak ayah kita terguris hati, apatah lagi menangis. Ketiga, bermasam muka dengan mak ayah. Keempat, mencela orang tua sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sarah dah tidur. Kesian dia penat. Dan yang kelima ialah yang saya kongsi tadi, memandang sinis dan menghina orang tua. Okey, ciri-ciri keenam. Penting. Ciri-ciri keenam. Ciri-ciri anak derhaka yang keenam ialah layan orang tua kita macam hamba. Contohnya kita perintahkan mak bapak kita buat itu ini, seolah-olah mak bapak kita ni kuli pula. Suruh dia orang basuh baju, suruh dia orang masak itu ini, belikan itu ini, sapu rumah dan sebagainya. Dan kita tak tolong langsung mereka. Apatah lagi bila mak ayah kita dah tua, lagilah tak sepatutnya kita layan mak bapak kita macam hamba. Sepatutnya kita lah yang kena tolong mak bapak basuh baju kalau mampu. Tolong mak bapak kita lipat baju, tolong mak bapak kita masak. Ini semua benda diorang buat. Lepas tu bila diorang minta tolong, kita marah-marah pula. Sebab apa? Sebab kita tengah tengok drama, movie, anime, main game. Hanya sebab benda-benda tu kau sanggup lupakan mak bapak kau, tak nak tolong mak bapak kau. So bila kita layan orang tua macam hamba ni, itu pun antara bentuk derhaka sebenarnya. Ciri-ciri anak derhaka yang ketujuh. Tapi lainlah kalau mak bapak kita memang mak kita memang offer nak masak, tak ada masalah lah. Tapi masalahnya kalau dia orang minta tolong tu tolonglah. Kalau dia orang tak minta tolong pun tanyalah, mak, ayah apa boleh tolong apa-apa tak? Janganlah berkira-kira sangat pada mak ayah kita. Ciri-ciri anak derhaka yang ketujuh ialah kita perintahkan orang tua kita macam-macam. Saya ada nampak satu budaya zaman sekarang ni. Kerja dia apa? Ada setengah orang muda ni, kerja dia ialah minta itu ini dari mak bapak tanpa fikirkan keadaan mak bapak dia. Contohnya budak universiti, call mak bapak sebab apa? Bukan nak tanya khabar ke apa, tanya sebab minta duit. Tapi bila dia banyak duit, dia lupa mak bapak dia. Sometimes kawan-kawan dia ada telefon baru, dia nak juga telefon baru, dia paksa mak bapak dia beli phone baru, tak dapat mengamuk, tak puas hati. Bila dah kahwin, paksa mak bapak belikan kereta, rumah dan sebagainya. Kau yang kahwin, kenapa kau nak susahkan mak bapak kau? Kau sihat ke tak ni? Janganlah macam itu. Fikirlah mak ayah kita. Hidup janganlah susahkan diorang. Cuba mudahkan urusan diorang. Kalau korang dah kahwin nanti, korang akan tahu betapa susahnya nak cari duit, nak sara family ni. Lagi-lagi dalam keadaan ekonomi sekarang ni tak stabil. Tapi kita ni minta mak bapak kita itu ini, minta mak bapak kita itu ni. Janganlah macam itu. Fikirlah keadaan mereka. Jangan, kalau boleh elakkanlah minta duit pada mak ayah. Kalau boleh, cuba. Melainkan kalau dah terdesak sangat tak apa. Tapi cuba cari jalan lain. Saya ada ramai kawan yang muda-muda, yang
dia usaha buat bisnes sebagai semua. Untuk apa? Dia jual, kadang-kadang jual jadi agent, jadi dropship itu ini. Sebab apa? Sebab dia tak nak susahkan mak bapak dia. Sebab dia tahu mak bapak dia susah, dan dia tak nak berhutang. So dia buat kerja. Hendak si budaya, tak nak si budaya. So kita ni sebagai anak, janganlah perintahkan mak bapak kita beli ni, beli tu, buat ni, buat tu. Jangan. Kesian dia orang. Lagi-lagi kalau mak bapak kita yang jenis ada masalah kewangan kan. Jangan sedih sangatlah tengok kawan-kawan kita yang ada kereta mewah, handphone mahal, lepas tu kita pun nak ikut trend. Tak perlu pun. Benda tu tak bahagia pun. Percayalah. Ciri-ciri anak derhaka yang ke-8. Lebihkan isteri dari orang tua. Kita lebihkan isteri kita berbanding mak ayah kita. Ini pun banyak juga berlaku. Dah kahwin, terus lupa mak bapak. Susah betul nak balik kampung. Untuk isteri beli macam-macam itu ini, tapi bila mak bapak minta tolong sikit, punyalah berkira. Percayalah, orang yang berkira dengan mak bapak ni, satu hari nanti sebelum dia mati, andai dia tak bertaubat, hidup dia akan susah dan melarat. Percayalah. Janganlah kita berkira sangat dengan mak bapak kita ni. Kalau boleh bagilah diorang duit bulan-bulan, RM10 pun tak apa, RM20 pun tak apa, RM50 pun tak apa. Bagi mereka hadiah, seronokkan diorang. Kadang-kadang untuk isteri kita ni, untuk orang yang dah kahwin lah khususnya, untuk isteri kita kita beli macam-macam. Tapi untuk mak bapak kita, especially mak bapak kita yang tengah susah, minta tolong pun berkira. Jangan macam tu. Dan yang terakhir, yang ke-9. Yang ke-9 ialah tinggalkan orang tua ketika masa tua atau ketika dia perlukan bantuan. Tinggalkan orang tua ketika masa tua mereka ataupun ketika dia perlukan bantuan. Sahabat sekalian, time kita kecil, kita lupa pengorbanan mak bapak kita. Bila kita dah besar, kita tinggalkan mereka. Biarkan mereka dalam keadaan kesusahan. Biarkan mereka sakit. Bila mereka sakit, kita tak ambil tahu pun dan tak ada usaha langsung nak bantu. Inilah anak yang celaka dan yang sangat tidak mengenang budi. Kita biarkan mak bapak kita di saat mereka sangat memerlukan bantuan. Jangan jadi macam itu. Serius, macam saya cakap tadi, orang yang derhaka ni, dekat dunia Allah dah azab dia. Percayalah. Nanti tengoklah anak korang buat korang macam mana pula nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah saya nasihat, kalau korang pernah terlanjur buat salah pada mak bapak korang, cepat-cepat bertaubat dan mintalah maaf pada mak ayah, dan counter dengan berbakti pada mak ayah. So, itu noktah yang ketiga lah. Awal-awal tadi saya dah cerita tentang derhaka ni adalah masalah akidah. Noktah kedua ialah derhaka adalah satu dosa besar. Noktah ketiga ialah ciri-ciri anak yang derhaka. Noktah yang keempat yang saya nak sampaikan secara santai pada petang yang mulia ni adalah salah faham tentang derhaka. Ini pun penting juga. Salah faham tentang derhaka. Salah faham yang pertama. Ada yang tanya saya, mak ayah saya suruh saya ambil jurusan doktor, tapi saya tak minat. Bila saya tak nak, mak ayah saya menangis. Adakah saya dikira derhaka? Ada juga yang tanya, Ustaz, saya nak kahwin, mak ayah saya tak kasih. Sedangkan saya memang dah rasa perlu kahwin, tapi mak ayah saya sampai menangis-nangis bantah saya kahwin. Adakah saya berdosa? Adakah saya dikira derhaka? Banyak lagi lah soalan-soalan yang lebih kurang macam ni. So sebenarnya ada beberapa keadaan yang mana kalau kita berbeza pandangan dan haluan dengan mak ayah kita, kita tidak dikira sebagai derhaka. Saya ulang balik. Ada beberapa keadaan yang mana kalau kita berbeza pendapat dan berbeza pandangan ataupun haluan dengan mak bapak kita, kita tidak dikira sebagai derhaka. Saya akan bagi beberapa contoh. Contoh pertama, kita tidak dikira sebagai derhaka andai kita tidak taat arahan mak ayah, andai ianya maksiat. Saya ulang balik. Kita tidak dikira derhaka andai kita tidak taat mak ayah kita,
andai ianya maksiat. Contohnya, kita nak tutup aurat, mak bapak kita suruh buka aurat. Ataupun mak bapak kita suruh kita couple. Ataupun mak bapak kita suruh murtad. Ataupun yang sewaktu dengannya. Sekiranya kita tidak ikut arahan mak bapak kita tu, kita tidak dikira sebagai derhaka. Walaupun mereka menangis-nangis. Sebab apa? Sebab benda tu maksiat. So apa nama dia tu? Kalau mak bapak kita suruh kita buat maksiat, kita jangan ikut, sebab kita lebih berhak ikut Allah SWT. So nasihat kepada mak bapak, janganlah suruh anak korang buat dosa. Janganlah redha dengan dosa anak korang. Bertakwalah pada Allah. Sebab banyak kes saya jumpa tahu zaman sekarang ni, pelajar perempuan yang nak pakai tudung, nak menutup aurat sempurna contohnya, tapi mak bapak tak kasih. Mak bapak kata tak ikut trend. Janganlah macam ni. Mak bapak pun satu hal juga. Janganlah paksa anak buat dosa. Sometimes saya nampak mak bapak ni tak tegur pun anak-anak dia buat dosa. Bahkan galakkan anak dia buat dosa. Galakkan anak dia couple. Masalah betul lah macam ni. Sebab tu Allah SWT ada berfirman dalam surah Luqman ayat ke-15. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tua kamu mendesakmu supaya syirikkan aku, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Maknanya Allah kata sekiranya mak bapak kita suruh kita buat benda dosa ataupun menggalakkan kita buat benda dosa, jangan terima. Barbie Strawberry, semoga Allah SWT kurniakan kamu kekuatan untuk mengharungi masalah family. Saya tahu zaman sekarang ni banyak orang ada masalah family. Kadang-kadang mak bapak cerai, mak bapak bergaduh, mak bapak jenis banding-bandingkan anak, mak bapak jenis ungkit anak-anak, mak bapak jenis abaikan anak-anak. Macam-macam masalah family zaman sekarang. Semoga Allah kurniakan kekuatan kepada semua yang menghadapi masalah family. Saya akan ulas nasihat kepada mak ayah pun, saya akan ulas juga pada petang ni insyaAllah. Tapi berbalik pada topik tadi, sekiranya mak bapak kita suruh kita buat maksiat, maka jangan ikut. Walaupun dia orang menangis sekalipun, kita tak wajib untuk taat benda tersebut. Salah faham yang kedua tentang derhaka ialah kita tidak dikira derhaka apabila kita tak ikut keinginan orang tua kita berkaitan jodoh ataupun kerja hidup. Saya ulang balik, kita ni tidak dikira sebagai derhaka apabila kita tak ikut keinginan orang tua kita pada perkara yang berkaitan jodoh ataupun urusan hidup ataupun kerja. Contoh, mak bapak tak ada hak untuk memaksa anak mereka untuk mengikut keinginan mereka. Contohnya, ada mak bapak paksa anak kahwin dengan orang yang anak dia tak suka. Paksa anak ambil jurusan ataupun kerja yang anak dia tak suka. Benda ni dilarang. Nabi SAW larang mak bapak paksa anak-anak ni untuk ikut keinginan dia. Seolah-olah mengongkong anak untuk buat pilihan. Lainlah kalau pilihan yang anak tu buat pilihan yang salah, pilihan yang dosa. Tapi sekali pilihan tu pilihan yang tak berdosa pun, tak langgar syarak pun, kenapa kita nak paksa-paksa anak itu? Dan sebagai anak tak berdosa dan tak dikira sebagai derhaka andai korang memilih keinginan yang lain berbanding keinginan mak ayah, selagi mana keinginan tersebut tidak membawa kepada dosa. Nabi SAW sabda dalam satu hadis riwayat Bukhari, yang mana Nabi SAW kata, tidak boleh seorang janda dinikahkan sampai ia menyatakan persetujuan dengan lisan, dan tidak boleh seorang dara dinikahkan sampai ia menyatakan persetujuan. Lepas tu ada sahabat tanya, bagaimana persetujuan seorang dara? Nabi bersabda, dengan diamnya ketika ditanya. Maknanya apa? Nabi SAW cakap dalam hadis ni riwayat Bukhari, dalam hal kahwin contohnya, kita tak boleh paksa anak kita. Selagi mana mereka tak setuju, kita tak boleh paksa. Sama juga dalam bab pilihan kerja, pilihan nak ambil jurusan apa ke apa kan. Mak bapak tak ada hak untuk paksa anak ikut keputusan dia. Tak ada hak. Lainlah kalau benda yang anak tu nak buat benda yang dosa. Tapi kalau benda tu bukan dosa, maka mak bapak tak ada hak. Contohnya kalau anak tu
nak kahwin dengan A. A tu baik, akhlak semua baik. Tiba-tiba mak bapak kita tak kasi, mak bapak kita paksa kita kahwin dengan B. Tak boleh, tak boleh. Lainlah kalau A tu jahat, itu tak apalah juga. Kita tak kasi sebab A tu bermasalah. Tapi back to the point, kita tak dikira derhaka sekiranya kita tidak memilih pilihan mak bapak kita. Sebab apa? Sebagai mak bapak, mereka langsung tak ada hak untuk paksa kita ikut pilihan mereka. Faham Ketiga, salah faham tentang derhaka yang ketiga. Kita tidak dikira sebagai derhaka andai mak ayah kita suruh ceraikan isteri dan kita tak ikut. Contohnya sometimes saya nampak ada setengah mak bapak zaman sekarang ni, dia mencampuri urusan rumah tangga anak-anak dia. So ada yang mak bapak ni jenis suruh ceraikan isteri dan sebagainya. Padahal benda kecil je boleh selesai. Janganlah sampai cerai kan. So sekiranya si suami tu tak patuhi arahan mak bapak dia untuk menceraikan isteri dia, si suami tu tak dikira sebagai derhaka. Tapi apa keadaan pun, kita, mak bapak kita baik ke, mak bapak kita jahat ke, mak bapak kita problem ke, mak bapak kita jenis paksa kita macam-macam ke, kita sebagai anak tetaplah buat baik pada mak ayah. Bersabarlah dengan segala masalah-masalah mereka tu. So, noktah yang kelima. Korang okey lagi tak ni? Ada yang tanya, boleh ke kalau kawan kita cerita masalah family dia dekat kita? Boleh je, tak ada masalah. Kalau korang ada masalah family, ceritalah pada kawan-kawan korang. Jangan pendam. Bila pendam tu takut-takut jadi depression ke apa kan. Jumpa kawan yang korang percaya, cerita, minta pandangan mereka. InsyaAllah hati kita akan kuat. Sebab itulah Rasulullah SAW suruh kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Supaya apa? Kalau kita punya keluarga ada masalah, at least kita ada kekuatan, iaitu sahabat kita. Okey, noktah yang kelima adalah nasihat kepada orang yang bergelar ibu dan ayah. Sekiranya dalam ni ada mak bapak, ada orang yang dah ada anak, ini nasihat untuk tuan-tuan, perempuan lah insyaAllah. Di kesempatan ini, saya nak minta izin untuk memberi nasihat sedikit kepada tuan-tuan, perempuan yang bergelar ibu dan ayah. Kadang-kadang kita banyak nasihat si anak itu dan ini. Tapi tak salah untuk kita sama-sama muhasabah diri kita balik dan cuba untuk menjadi mak ayah yang baik. Sebab kadang-kadang kita marah anak kita tak jadi anak yang baik, tapi dalam keadaan tak sedar kita sendiri bukanlah mak ayah yang baik. Hatta banyak saya jumpa kes-kes depression berpunca daripada masalah family. So, tuan-tuan, perempuan, nasihat saya kepada tuan-tuan perempuan yang bergelar mak ayah ni, tunaikanlah hak anda sebagai ibu dan ayah dengan baik. Apakah hak seorang ibu dan ayah kepada anak? Yang pertama, sebagai seorang ibu dan ayah, didiklah anak-anak dengan penuh kasih dan sayang. Janganlah berkasar pada mereka. Takut-takut bila mereka besar, mereka pula berkasar pada kita. Anak pun ada perasaan juga. Anak pun ada perasaan ingin disayangi. Ini asyik marah. Nak marah sekali-sekala tak apa. Tapi kalau semua benda nak marah, anak pun ada perasaan juga. Jangan kita fikir perasaan kita je sebagai mak ayah. Fikir juga perasaan anak. Ini korang walaupun mungkin korang masih belum kahwin, tapi jadikanlah benda ni pengajaran. Sometimes Assalamualaikum. Tengah buat live, mak saya datang. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebab mak ayah saya didik saya dengan sangat baik. Mereka menunaikan hak pada saya, pada anak-anak yang lain dengan saya sangat baik. Saya doakan kepada mak ayah saya, semoga Allah kurniakan syurga pada mereka berdua insyaAllah. Kedua, sebagai seorang ibu dan ayah, luangkanlah masa dengan anak. Jangan kerana sibuk bekerja membuatkan kita lupa untuk beri masa pada mak ayah, pada anak-anak kita dan bermain dengan anak-anak kita, mendengar cerita dan luahan mereka, bergelak tawa dengan mereka. Jangan sampai anak-anak kita takut nak luah masalah pada kita. Jangan sampai anak-anak kita takut nak cerita masalah pada kita.
Sepatutnya bila ada masalah, orang pertama yang seorang anak akan jumpa adalah mak ayah dia untuk meluahkan. Tapi kalau sekarang ni saya dapat dengar banyak kes, dia takut nak luah masalah pada mak ayah dia. Takut kena pukul, takut kena judge, takut kena marah. So janganlah macam itu. Sebagai mak ayah, luang masa, spend time, dengar, bersembang, barulah anak kita tu rasa ada mak ayah. Ketiga, sebagai seorang mak ayah, jadilah pendengar dan pembantu yang baik pada anak-anak. Saya jumpa banyak orang, macam saya cakap tadi, saya jumpa banyak orang depression, tertekan dengan masalah hidup. Bila saya tanya, kenapa tak cerita pada mak ayah? Jawapan mereka kebanyakannya takut dengan mak ayah, takut kena marah, takut mak ayah tak memahami, takut kena pukul, takut dipandang serong dan sebagainya. Contohlah macam kes rogol kan. Sepatutnya bila dah kena rogol, ceritalah pada mak ayah. Tapi sometimes mangsa rogol takut nak cerita pada mak ayah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mak ayah tu judgemental, maki hamun anak tu, apalah kau salahkan. Padahal yang salah tu perogol, tapi yang dirogol pula yang disalahkan. Itu satu contoh lah. Sepatutnya sebagai seorang mak ayah lah yang sepatutnya menjadi orang pertama untuk anak-anak kembali dan berkongsi masalah. Yang keempat, nasihat kepada mak ayah juga. Ni sangat penting. Didiklah anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan agama. Ini benda paling penting. Ajarlah mereka solat, ajarlah Al-Quran pada anak-anak kita, puasa, menutup aurat, berakhlak dan sebagainya. Nasihatlah mereka untuk tak buat maksiat. Tegur anak-anak kita bila mereka melakukan kesalahan. Bimbing anak-anak kita bila mereka jatuh. Jangan kita menjadi mak bapak yang menggalakkan anak kita bermaksiat. Sebab banyak saya jumpa mak bapak izinkan anak dia couple. Mak bapak tak kisah anak dia tak tutup aurat. Mak bapak tak kisah anaknya jadi maknyah, jadi pondan ataupun pengkit. Mak ayah tak kisah anak dia tak solat, tak pergi surau. Benda ni bahaya. Benda ni bahaya. Nanti orang kata, mak bapak aku okey je, kau apa hal nak sibuk-sibuk? Itulah masalah zaman sekarang. Masalah zaman sekarang. Sepatutnya sebagai seorang mak ayah, tunjukkanlah kuduah dan role model pada anak-anak. Yang kelima, kepada anak-anak juga, kepada mak bapak. Lepas ni saya akan buka sesi soal jawab. Tapi sekarang ni saya nak fokus dulu untuk nak sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Nasihat kelima pada orang yang bergelar mak dan ayah ialah, janganlah banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain ataupun anak kita dengan anak-anak kita yang lain. Lebih-lebih lagi bila kita bandingkan depan anak kita. Benda ni akan mengguris hati anak. Contohnya kita kata, kau ni perangai macam haram. Tengok anak jiran sebelah tu baik je. Kenapa kau punya pelajaran teruk? Tengok anak sepupu kau tu pandai je, kau ni bodoh. Janganlah bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tak semua anak kita ada rezeki untuk cemerlang. Tak semua anak kita untuk ada rezeki kaya berjaya. Tak semua anak kita ada bakat. Setiap anak ada rezeki masing-masing, ada bakat yang berbeza-beza. Cari dan hargailah setiap kelebihan anak-anak. Bukan hanya cari keburukan dan bandingkan anak dengan orang lain. Inilah yang menjadi masalah. Dan tak perlu pun bandingkan anak kita, seorang anak kita dengan adik-beradik dia. Abang kau okey, kau tak okey. Adik kau okey. Jangan. Tak perlu kita nak banding-bandingkan. Sebab apa? Sebab bila kita banding-bandingkan anak ni, benda tu yang membuatkan mereka terguris dan akhirnya mereka tak percaya kita dan akhirnya rebel. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, nasihat yang keenam kepada mak dan ayah, jangan paksa anak untuk ikut pilihan kita dalam keadaan mereka dah ada pilihan sendiri dan pilihan tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Saya ulang balik. Jangan paksa anak kita untuk ikut pilihan kita dalam keadaan mereka ada pilihan sendiri dan pilihan anak kita tu tidak bertentangan dengan agama. Jangan kongkong anak kita pada benda yang tak perlu dikongkong. Apa yang kita nak belum tentu baik untuk anak kita. Bincanglah dengan mereka. Ajar anak kita untuk istikharah. Buat pilihan dengan kacamata iman dan takwa. Jangan paksa-paksa anak kita. Faham
Yang ketujuh, janganlah pilih kasih pada anak-anak. Jangan lebih sayangkan yang sulung berbanding yang bongsu, atau sayang adik dari kakak. Jangan pilih kasih, buang sikap pilih kasih. Tunaikan hak secara adil, buat baik dan gembirakanlah setiap anak-anak kita. Dan yang terakhir, nasihat saya kepada mak dan ayah, tuan-tuan perempuan, doakanlah anak kita dengan doa yang baik-baik. Andai mereka buat salah pada kita, maafkanlah mereka, doakanlah hidayah pada anak kita. Yakinlah mereka akan berubah. Andai mereka tidak putus asa, andai kita tak putus asa, doakan anak kita. Wallahu a'lam. Saya nak akhiri dengan satu kisah lah, kisah benar, yang mana bapak saya pernah cerita. Yang mana bapak saya ada sepupu. Sepupu ayah saya ni memang teruk lah, isap dadah, keluar masuk penjara, teruk lah. Dan mak dia banyak kali cerita kat ayah saya, Roslan, doakanlah anak makcik ni, doakanlah anak makcik ni teruk sangat, derhaka semua. Dan mak tu berdoa setiap hari untuk Allah bagi hidayah pada anak dia. Sampailah mak dia meninggal. Dan bila mak dia dah meninggal, anak dia ni masih belum bertaubat lagi, masih hisap dadah lagi. Berlalu waktu, bila anak sepupu ayah saya ni dah besar, dah kahwin, dapat anak, tiba-tiba anak dia tu lagi teruk daripada dia. Memang lagi teruk daripada dia. Time tu lah baru dia terpukul, baru dia tersedar, ya Allah, ini ke perasaan mak aku dulu. Cik apa? Remote apa? Oh. Mak saya. Cinta hati saya, mak saya. Okey. Kat mana tadi? Bila sepupu ayah saya ni dah dapat anak, tiba-tiba anak dia dah besar dan jadi lagi teruk daripada dia. Barulah dia rasa terpukul, dia rasa ini ke perasaan mak aku dulu. Dan ketika itulah dia bertaubat. Dia berubah, dia pergi masjid. Sampailah di akhir hayat sepupu ayah saya ni dah meninggal. Di akhir hayat dia tu tengah nazak dekat hospital tak silap saya. Ayah saya ziarah. Sepupu ayah saya tu tanya, Roslan ni ayah saya lah. Roslan, kau pernah tinggal solat tak, Roslan? So ayah saya kata, alhamdulillah tak pernah. Semenjak dah bertaubat tak pernah lah. So sepupu ayah saya tengah nazak tu dia kata, untung kau, Roslan. Aku ni jahat, Roslan. Aku banyak dosa. Aku banyak tinggal solat. Aku derhaka pada mak aku. Aku tak sempat nak minta maaf pada mak aku. Mak aku dah meninggal. Aku bertaubat. Adakah aku akan masuk syurga? Menangis. So ayah saya pujuk, tak apa, kau dah bertaubat. Allah ampunkan semua dosa kau. Ending tu, sepupu ayah saya tu, sebelum dia mati, dia sempat mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu meninggal. Yang mana Allah dah, dalam hadis Nabi kata, orang yang akhir kalam dia la ilaha illallah dijamin syurga. Subhanallah. Tapi inilah kuasa doa seorang ibu. Mak dia ni tak pernah putus asa doakan kebaikan pada anak, doakan hidayah untuk anak. Walaupun mak dia dah meninggal tanpa melihat anak dia dah berubah, tapi di akhir hayat anak dia yang derhaka ni, di akhir hayat dia bertaubat dan dia ucap la ilaha illallah. Bayangkan mereka masuk syurga, reunion dalam syurga. Subhanallah. Sebab itulah jangan pernah doakan yang buruk-buruk pada anak kita. Doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Benda tu yang saya sangat hargai mak ayah saya. Sebab mak ayah saya pun banyak salah pada mak ayah saya. Saya pun pernah buat mak ayah saya menangis. Kita semua ada silap. Kita semua ada salah dan silap. Minta maaf pada mereka. Buat baik pada mereka. Jangan usaha untuk tak ulang balik kesalahan-kesalahan. Doakan setiap hari. Jangan miss. Doakan agar, ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah saya. Masukkanlah mak ayah saya dalam syurga tanpa hisap. Berilah hidayah pada mereka. Doakan mak ayah kita sungguh-sungguh. Doakan. Doa anak yang soleh tu makbul. Doa anak yang soleh tu makbul. Sebab tu jangan berhenti berdoa. Lebih-lebih lagi kepada orang yang ada masalah keluarga, jangan berhenti berdoa. Doa sungguh-sungguh pada Allah. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Allah Maha memahami. Allah Maha memahami. Wallahu alam.
Okey, kita buka sesi soal jawab insya-Allah. Okey, ada yang nak tanya ke? Saya buat siapa nak request, boleh request untuk sesi soalan pada hari ini insya-Allah. Dan lepas ni baru saya akan buka soalan di button question tu insya-Allah. So siapa nak tanya bolehlah tanya. Siapa nak request untuk tanya topik pada petang ni bolehlah insya-Allah. Kalau boleh tanya dekat button question insya-Allah supaya kalau korang tanya dekat ruangan komen ni saya susah nak baca sebab laju kan, komen tu laju. Okay, kita tengah menunggu. Assalamualaikum. Tak dengar suara entah? Cuba cakap. Waalaikumsalam. Okey. Fahim. Ustaz, boleh? Ya. Saya Fahim. Alhamdulillah sihat. Duduk mana? Saya duduk Kedah. Masya-Allah. Umur ke umur? Umur 16 Ustaz. Padu. Nanti kalau nak datang Kedah roja lah. Okey, insya-Allah. Kalau hantar datang Shah Alam pun roja nak InsyaAllah. Okey. Apa soalan Fahim? Ustaz, boleh tak kalau Ustaz bagi tips dekat saya, tips macam mana cara untuk dakwah mak ayah dengan cara yang beradab? Okey. Tips nak dakwah mak ayah dalam keadaan beradab. Betul. Okey. Pertama, kita sendiri kena jadi anak yang soleh. Tunjukkan akhlak yang sangat-sangat baik pada mak ayah kita. Dan di luar daripada expectation mereka. Contohnya, kita basuh baju. Diorang tak suruh pun kita basuh baju. Kita bagi duit bulan-bulan pada mak ayah contohnya. Kita tolong diorang masak. Kita urut kaki. Kita pergi masjid. Kita baca Quran. Kita doakan sampai mak bapak kita rasa sejuk hati melihat itu. Benda ni benda penting sekali. Sebab apa? Sebab doa anak soleh makbul. So kalau kita nak mak ayah kita berubah, jadilah anak yang soleh. Sebab kalau kita jadi anak soleh, doa kita tu makbul. Dan kalau mereka tak berubah dekat dunia pun, sekiranya mereka dah meninggal, doa anak yang soleh, kita doakan mak ayah kita diampuni, masuk surga, benda tu makbul. Sebab tu first, jadi anak yang soleh. Jaga akhlak, tunjukkan akhlak yang paling superb pada mak ayah kita. Itu pertama. Kedua, dalam nak dakwah mak ayah ni, kita jangan ajar mereka. Tapi ajak mereka. Faham kan? Kita bukan ajar mereka, tapi kita ajak mereka. Jangan ajar, mak sepatutnya macam ni mak. Jangan. Mak jom. Kalau diorang tak nak, jangan buat muka-muka yang tak puas hati. Tak apa. Okey, tak apa mak. Maknanya kita kena penuh kesabaran. Sama lah macam kita nak dakwah member kita. Kena sabar betul lah. Kita tak boleh nak hasil cepat. Contohnya kita tegur kawan kita, kita tak boleh nak dia berubah terus. Tak, mungkin dia berubah lagi 10 tahun, mungkin lagi 20 tahun. Wallahualam. Kena sabar. Macam itulah juga kita dalam nak dakwah mak ayah kita, kena sangat bersabar. Lagi-lagilah perlu bersabar. Kesabaran itulah yang kadang-kadang membuatkan hati mereka tersentuh. Jangan bila kita tegur, kita nasihat mak ayah kita marah, kita tengking balik. Tak. Dengan mak ayah ni kita tak payah nak berdebat sebaiknya. Kalau dia marah, dia tak puas hati, kita dengar. Yang penting kita ajak. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, ialah yang paling penting sekali bagi saya, ialah jangan buruk sangka lah pada mak ayah kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang setiap mak ayah ada kelemahan kan. Saya tak tahulah masalah kamu apa, tapi saya pernah deal ada budak yang bapak dia gay. Kau bayangkan bapak dia gay. Sedih kot. Ada saya dengar juga, memang saya dengar live orang cerita kat saya. Bapak dia berzina dengan orang lain, curang. Kalau saya sebagai anak, pedih, hati sangat pedih, betul tak? Rasa nak pukul dia orang macam gitu kan.
Tapi saya nasihat kat dia sabar. Sebab tak selesai masalah pun. Tak selesai masalah pun. Takkanlah nak bercerai, betul tak? Bercerai lagi konflik pula. So sabar. Sometimes masalah keluarga ni dia bukan semudah A, B, C. Kita kena lalui dia dengan penuh kesabaran. So basically macam itulah nasihat Ana yang serba kekurangan ini. Wallahualam. Okay, Fahim. Walaupun kita tak pernah kenal lah, ini first time jumpa. Ana doakan hantar moga berjaya dunia akhirat. Moga hantar satu keluarga masuk syurga tanpa hisap. Dan moga hantar berjaya dalam segedap bidang yang hantar nak ceburi, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. I love you. Assalamualaikum. Okay, itu sahabat kita Fahim. So siapa-siapa yang nak bertanya tentang topik kita pada petang ni bolehlah, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Penuh dengan kegelapan. Maaf Ustaz. Ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nama siapa nama? Nama saya Umar. Omar. Umur. Umur 19. Masya Allah. Duduk mana? Duduk di Terbelur Pahang. Bila boleh jumpa? Bila boleh jumpa? Boleh Ustaz. Datang Terbelur. Jom datang Syalam. Oh, boleh juga insya-Allah. Tengoklah macam mana. Nanti kalau hantar turun Syalam berpilih Rojiana DM mana? InsyaAllah Ustaz. Okey, Omar. Apa soalannya? Okey, macam ni Ustaz. Saya dekat IG saya ada buat sikit-sikit lah konten macam dakwah semua kan. Kita sebar manfaat semua. Ataupun ngaji Quran ke semua kan. Lepas tu saya dah naik tu, mak ayah saya selalu bagi galakan untuk buat bisnes. Rakan-rakan pun ada yang ajak saya jadi partner bisnes. Tapi saya takut Ustaz, maknanya macam saya takut nak ceburi bisnes sebab takut orang kata saya naik dengan agama, lepas tu saya guna untuk habuan dunia. Macam tu Ustaz. Macam mana kita nak betulkan niat kita ni? Okey. Pertama sekali kita kena tahulah, bekerja, berbisnes pun ibadah juga. Kita kena tahu, berbisnes, kalau niat kita baik, niat kita nak bisnes ni untuk tolong mak bapak kita, untuk nak bawa mak bapak kita pergi umrah, nak bawa pergi haji, nak menjadi orang yang memberi, itu satu ibadah yang cukup besar di sisi Allah. So apanya kata gunakan dakwah untuk bisnes? Sebab bisnes pun ibadah. Lainlah kalau memang niat kita, aku buat dakwah ni, aku famous ni memang untuk duit. Itu dosa lah. Tapi kalau kita, Allah dah naikkan kita dengan agama, lepas tu kita tak nak jadi orang yang meminta-minta. Kita buat bisnes supaya kita boleh buat dakwah ni dengan duit kita sendiri. Itu satu pahala yang besar. Sebab apa? Sebab Nabi pun kata, Allah pun kata dalam Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak meminta habuan daripada kamu, kerana semua itulah orang yang mendapat petunjuk. Kita tak nak bagi ceramah, okey, siapa yang nak bagi derma, bolehlah derma saya untuk saya gunakan derma tu untuk buat dakwah lagi. Walaupun benda tu tak adalah salah sangat, tapi for me tak molek lah. Lebih baik kita gunakan hasil usaha kita sendiri, kita buat bisnes ke, kita bekerja dengan orang, kita pulang dengan rezeki yang halal, daripada rezeki yang kita usahakan sendiri tu kita guna untuk dakwah lagi, kita guna lagi untuk bagi manfaat pada umat, kita guna lagi untuk bantu keluarga kita. Itu lagi besar pahalanya. Sebab tu, tapi kita kena sentiasa lah baiki niat kita. Sebab setan ni bijak. Kadang-kadang setan ni cocok-cocok. Sebab saya ada jumpa orang yang buat dakwah ni memang untuk duit. Buat dakwah kat media sosial, sembang pasal agama, real life dia berzina kot. Allah. Saya ada jumpa orang tulis buku best seller, rupanya gay. Maknanya saya pernah sembang dengan dia orang juga. Memang kalau sembang dengan dia orang sembang duit. Memang saya sembang dengan dia orang pun saya punya hati jadi keras. Orang macam ni memang itulah penunggang agama. Tapi setan bijak lah. Kita pun belum tentu selamat. Sebab tu kita kena sentiasa baiki diri kita, perbaharui niat kita. Sebab apa? Sebab selagi kita tak mati, selagi tu setan akan cocok-cocok.
Pun begitu, secara kesimpulan dia, tak ada masalah hantar nak buat bisnes. Pastikan niat tu betul, tak buat bisnes yang pelik-pelik. Pastikan bisnes tu patuh syarak. Dan hasil untung daripada bisnes tu gunakan balik untuk bagi manfaat buat umat. InsyaAllah. InsyaAllah. I love you. Okay. I love you too. Anda dah follow kau. Aku dah follow kau tau. Ah? Anda dah follow hantar dah. Betul ke Ustaz? Cuba check. Saya baru check tadi Ustaz, mana ada. Tak ada Alamak. Tak silap Ana ada follow hantar. Okay. Okay, I love you Mak. Okay Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Itulah sahabat kita. Mak di. Okay, saya akan buka soalan-soalan dekat question ni. Saya akan baca soalan yang berkaitan dengan topik kita je lah pada hari ni. Jadi banyak soalan dari topik ni. Soalan mandi wajib pun ada. Aduh. Soalan ni penting. Wajib ke hormat ayah yang tak solat, penagih dadah, tak beri nafkah dan mencuri? Okay, basically ada orang tanya, dosa tak kalau kita benci mak ayah kita? Dosa tak kalau kita tak hormat mak ayah kita? Basically sebenarnya tak berdosa pun. Allah tak hukum seseorang berdasarkan perasaan. Sebab perasaan benci, perasaan hormat tu kita tak boleh paksa. Benda tu memang datang sendiri kan. So Allah tak hukum seseorang berdasarkan perasaan, tapi Allah hukum seseorang berdasarkan tindakan. Contoh kalau mak bapak kita, na'udzubillah min dzalik, tak solat, penagih dadah, tak beri nafkah, mencuri dan sebagainya, ataupun suka dera anak ke apa-apa, kita memang tak boleh nak hormat dia lah, sebab dia pun tak hormat kita. Pun begitu, sebagai anak, kita still kena buat baik pada mereka. Kita still perlu buat baik pada mereka. Faham Tapi kalau perlu, carilah jalan paling hikmah untuk selesaikan masalah ni. Contohnya, reportlah polis, walaupun mungkin tough sikit kan. Bapak kita masuk penjara ke apa, memang tough sikit, tapi itulah, saya pun tak berani nak komen sangat sebab saya pun tak pernah melalui. Tapi sebagai seorang anak, bincanglah baik-baik dengan mak, bincang baik-baik dengan adik-beradik macam mana nak selesaikan masalah rumah tangga ni, masalah keluarga ni. Bincang dengan penuh keimanan, ketakwaan, buat keputusan yang paling baik untuk agama, untuk keluarga kita, dan doa pada Allah sungguh-sungguh. Tapi poin yang saya nak sampaikan, kita tak wajib hormat mereka. Yang wajib ialah wabil walidaini ihsana, buat baik pada mereka. Soalan seterusnya. Macam mana nak yakinkan parent kita tentang pasangan kita? Basically kita sendiri kena muhasabah diri kita. Kita pilih pasangan kita tu kerana apa? Kerana handsome je ke? Ataupun kerana baik je ke? Pastikan agama dia baik, akhlak dia baik, keturunan dia baik, wajah dia pun okey, yang kita sukalah. Keturunan pun okey, harta pun okey. Tapi yang paling penting agama tu. Ciri-ciri lelaki yang baik agamanya ialah dia jaga ikhtilat lah. Kalau sebelum kahwin pun tak jaga ikhtilat dengan kita, sebelum kahwin pun dah buat benda pelik-pelik, tinggalkanlah. Sebab benda yang kita suka tu belum tentu baik untuk kita. Tapi sekiranya kita dah yakin, kita dah istikharah, kita dah bincang dengan guru-guru kita dah bincang dengan kawan-kawan kita, dan memang semua orang kata pasangan kita ni baik, orang yang kita nak kahwin ni baik, maka bincanglah dengan mak ayah. Memang kebiasaannya mak bapak kita ni awal-awal tak kasih kahwin, jelah lagi muda kan, mesti tak kasih kahwin. Tapi convince sikit-sikit, bagi hadiah, push, bagi hadiah, nangis-nangis sikit, push lagi. Kena bincang tu bukan sekali dua kali, bincang berkali-kali, memang kena berkali-kali. Memang kadang-kadang nak minta mak bapak untuk kahwin ni akan ada drama air mata. Tapi kita tahulah kenapa kita nak kahwin. Kita nak kahwin untuk jaga iman kita. Kita dah tak best lah, kau dah suka, takkan nak buat apa ni, takkan nak couple dosa, takkan nak ikhtilat dosa. Sebab tu Allah kata, lam nara lil mutahabbaini mithlu nikah. Nabi kata, aku tak jumpa perkara yang lebih baik untuk dua orang yang saling mencintai berbanding kahwin. So dah suka sama suka, kahwin lah, takkan nak couple.
Tapi kadang-kadang ada setengah mak bapak tak faham benda ni. Dia tak kasih kahwin. So end up apa jadi? Anak tu terpaksalah buat dosa. Sebab tu bagi saya, bincang betul-betul dengan mak ayah. Bincang. Nangis-nangis pun nangis-nangis lah. Convince lah. Kalau boleh, ajak guru kita untuk tolong convincekan sekali. Kalau boleh mak bapak pasangan kita tu pun minta mak bapak pasangan kita tu pun tolong sekali. Kadang-kadang bila mak bapak sembang dengan mak bapak, benda tu boleh sejuk hati. Tapi yang penting banyakkan berdoa lah. InsyaAllah. Soalan yang terakhir kot. Dah nak maghrib tadi. Banyaknya lah soalan yang tak ada kaitan. Okeylah. Saya tanya soalan yang siapa nak request boleh request Kalau tengah solat tiba-tiba tersedawa, batal ke tak? Tak batal. Macam mana kalau kita ada sakitkan hati mak ayah and then kita dah minta maaf tapi tak tahu dia orang macam mana, maaf ke tak, boleh ke macam tu? Teruskan minta maaf dan teruskan berbuat baik. Bab dia memaafkan ke tak memaafkan tu belakang cerita. Yang penting kita dah usaha dan kita dah baiki diri kita, kita dah tak ulangi benda tu. Tak guna juga minta maaf tapi ulang benda yang sama kan. Saya nak tanya apa hukum seorang bakal menantu salam bakal bapak mertua. Kalau berlainan jantina, haram lah. Tidak, nak request tapi tak tahu nak tanya apa. Family hantar dah power dah, tidak. Orang family wali. Imran, saya kotak kerana aku berhijrah ada. Ada, korang boleh WhatsApp nombor yang saya tulis ni. Okey, baiklah itu sajalah perkongsian kita pada petang yang indah ni. Saya nak ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang join live pada petang ni, moga bermanfaat. Dan untuk pengetahuan korang, apa yang saya sampaikan topik pada hari ini hanyalah cebisan sahaja daripada buku Maksiat Akhir Zaman. Yang mana dalam buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman, dalam tu ada pelbagai topik-topik maksiat-maksiat yang dah menjadi normal zaman sekarang ni. So saya rasa korang perlu dapatkan buku ni sebab ada banyak message yang saya nak sampaikan. Dan buku ni juga korang boleh guna untuk dakwah kawan-kawan korang juga sebenarnya. So korang boleh dapatkan buku ni. WhatsApp nombor yang saya pin dekat sini 011-5771-9868 ataupun tekan je link di bio saya, insya-Allah. Okay, Fakhri tanya, couple dengan izin mak ayah dosa juga? Yes, dosa juga. Kan saya dah cakap tadi, benda yang haram walaupun mak bapak izinkan, benda tu haram juga. Ustaz, ada ke dalil Allah menghukum atas tindakan? Memang Allah hukum seseorang berdasarkan tindakan seseorang, bukan perasaan dia. Selagi kita tak buat, kita tak berdosa. Bila kita niat, dalam satu hadis Nabi SAW kata, kalau kita niat nak buat satu dosa, tapi kita tak buat dosa tersebut, kita tahan, maka kita akan dapat satu pahala. Tapi kalau kita buat, kita akan dapat dosa. Sebab tu, bila kita dah buat dosa, baru Allah hukum perkara tersebut sebagai dosa. Faham? Nur Zahira Ira. Macam mana kes saya ni Ustaz? Apa kes kamu? Saya scroll balik. Tak jumpa lah. Nur Zahira Ira. Bolehlah soalan terakhir. Apa soalan kamu? Guys. Sarah tidur guys. Sian. Sarah tidur guys. Okay lah. Kita jumpa next time. Kalau saya nak buat live lagi, saya akan beritahu lah, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah. Alhamdulillah.